Dalam chapter 1106 yang lepas, kita telah ditunjukkan momen yang sungguh luar biasa di mana Jewelry Bonnie akhirnya dapat melihat kemunculan Nika buat pertama kali di hadapannya. Dan keadaan itu sungguh mengharukan kerana impian Bonnie telah tercapai. Namun sayangnya, Bartholomew Kuma masih tidak sadarkan diri dan melihat momen bersejarah ini. Dan tak hanya itu, kita dikejutkan lagi satu lagi momen yang sungguh epik, di mana pada akhir chapter yang lepas, bangsa Giant iaitu Dory dan Brogy bersama kru mereka yang lain turut tiba di Egghead untuk membantu Nika. Namun di chapter ini, keseruannya makin terasa, merindingnya makin menggila kerana kita bakal melihat our Joy Boy, Monkey D. Luffy yang mampu membenam Saint Garcia siasatan. Dan chapter ini juga ada satu lagi momen yang sangat tidak diduga. Jadi inilah dia review One Piece chapter 1107 Ikuzu Yarodamo. Cerita telah dimulakan dengan menunjukkan sambungan adegan chapter yang lepas, di mana kita diperlihatkan Dory dan Brogy yang sangat bersemangat untuk menghancurkan Marine yang ada di hadapan mereka. Kita juga dapat tahu yang ternyata Dory dan Brogy adalah co-captain untuk Giant Pirate. Lalu Brogy juga mengarahkan Oimo dan Kashi untuk tenggelamkan kapal Marine yang mereka lihat dan bersedia dengan serangan meriam dari Marine. Kemudian panel menampilkan Oimo dan Kashi yang terima dan mengikuti arahan yang diberikan oleh Brogy sambil terlihat mereka sangat excited pada ketika itu. Kemudian kita ditunjukkan dengan double page yang sungguh unik, di mana kita dapat melihat setiap bangsa Giant yang terlibat dengan Giant Pirate ini, dan mereka bersedia untuk memulakan serangan yang lebih dahsyat impaknya terhadap Marine. Dan seorang Marine mengatakan tak mungkin, bagaimana mereka semua boleh berkumpul, kemana mereka menghilang selama ini, dan apa yang sebenarnya mereka mahu. Bersedia semua. Mereka sudah mendarat, letupkan mereka tanpa belas ihsan. Disebabkan itu, Usopp, Chopper, Nami yang masih berada di level face ingin melihat keadaan di bawah kerana terlalu huru-hara. Setelah itu, Usopp juga telah menggunakan binocularnya untuk melihat keadaan yang sedang terjadi. Dan ternyata apa yang dilihat oleh Usopp sangat di luar jangkaannya. Dan kerana itu, Usopp mula mengalirkan air matanya dan menjerit, "Master! Tapi apa yang mereka lakukan di sini? Master Brogy, Master Dory!" Lalu Nami dan Chopper juga perasan yang Oimo dan Kashi juga turut berada di situ. Namun Usopp terlihat agak pasrah dan mula risau kerana sepatutnya dia bertemu dengan Dory dan Brogy di Elbaf. Kemudian kita ditunjukkan sedikit pengenalan tentang Dory dan Brogy, di mana dahulu dunia digeruni oleh kumpulan hebat yang diketuai oleh Kapten bersama Dory dan Brogy. Anak kapal mereka akan dibubarkan selepas mereka bergaduh. Setelah itu, Luffy dan krunya membantu mereka apabila pertarungan selama 1 abad mereka berakhir. Kemudian semasa menyerbu pulau yang berbeza, mereka akan bertemu dan berkawan dengan Oimo dan Kashi, iaitu sepasang gergasi yang pergi untuk memeriksa kapten mereka. Kembali ke adegan utama, di mana Edison mengatakan Giant Pirate ini nampaknya mencuba untuk menghabisi Marine yang ada, dan dia juga tak menyangkakan yang Usopp dan yang lain kenal dengan bangsa Giants ini. Edison berkata lagi yang mereka datang mungkin disebabkan news yang sudah tersebar kerana sebarang misi yang Marine lakukan ini melibatkan beberapa anggota Marine yang kuat, jadi tentunya ia sudah dicatat dalam akhbar. Lalu panel menunjukkan Usopp yang masih menangis dan berkata yang Giant Pirate datang bukannya disebabkan perang ini, tapi mereka datang untuk membantu kita keluar dari tempat ini. Kemudian Nami telah menerima panggilan dari Brook, di mana Brook mengatakan yang mereka sudah dekat dan sangat dekat, tetapi mereka tidak mampu menghentikan kapal Thousand Sunny yang bergerak sangat laju. Namun terlihat Brook masih rileks dan sempat meminum satu cawan teh. Kerana itu Lilis telah menampak Brook dari belakang dan menjerit, "Kita perlu hentikannya. Jika tidak, kapal ini dan termasuk kita akan musnah setelah melanggar penghadang." Lalu Lilis terus mengatakan kepada Nami, "Si tengkorak ni memang tak ada akal, jadi tolong beri perhatian." Babak seterusnya menunjukkan Jinbei yang sedang pergi ke arah Zoro untuk pertarungan dengan Rob Lucci. Jinbei mengatakan mereka perlu bersedia untuk keluar dari sini dan ini bukannya masa untuk bertarung lagi. Lalu panel menunjukkan pertarungan yang sedang berlaku antara Roronoa Zoro menentang Rob Lucci. Terlihat Lucci mampu menahan pedang Zoro dengan tangannya dan Zoro berkata, "Nampaknya kau boleh tahan lasak, tapi aku perlu cepat dan ini masa untuk menyelesaikan perkara ini." Lucci menjawab, "Hanya pemenang yang berhak berkata sebegitu. Roronoa, nakama kau sedang menunggu kau, bukan? Tapi sekarang kau hanyalah beban. Orang bodoh itu tidak akan berjaya jika mereka tidak boleh memotong lengan dengan menyelamatkan badan. Menyerah sekarang akan membantu mereka. Menunggu mayat tiada gunanya." Zoro berkata, "Nampaknya sekarang
ia berbunyi seperti kaulah yang sedang mengawal pertarungan ini, Lucci. Kemudian panel menunjukkan satu pasifista yang telah menembak tepat ke arah satu kapal marine dan menyebabkan kapal tersebut mula hancur dan tenggelam, dan keadaan itu menyebabkan seorang Vice Admiral iaitu Red King yang mengarahkan untuk bertahan dan kelihatan dia sangat marah. Kerana itu, satu kapal marine mampu membalas tembakan tepat ke arah pasifista itu sehingga kan pasifista itu sudah tidak sadarkan diri lagi. Maaf ya, iklan kejap. Dengan aku ada lagi 5 design baju ready stock yang korang boleh dapatkan dengan cara klik di ruangan description ataupun pin komen dekat bawah. Dan boleh terus beli melalui TikTok. Kalau ada sebarang soalan, korang boleh WhatsApp admin. Okay? Kemudian adegan beralih ke scene yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh penggemar One Piece, iaitu berkenaan scene our Joy Boy dan yang lain. Luffy yang terlihat santai dan gembira berkata, "Hey Bonnie, kenapa kau menangis?" Bonnie menjawab, "Memang aku menangis, bodoh. Aku sudah mencari kau sejak dulu lagi." Luffy menjawab, "Tapi aku memang ada dekat kau sebelum ini." Bonnie berkata, "Tapi aku tak tahu yang kau sebenarnya Nika." Luffy menjawab, "Nika? Apa benda tu? By the way, aku nak cakap sikit. Kenapa tumbukan kau tadi macam sangat lembik?" Bonnie berkata, "Oh, itu aku cuba meniru gaya kau, tapi nampaknya tidak berkesan. Boleh tak kau tunjukkan aku caranya?" Kemudian Bonnie menunjukkan jarinya ke arah Satan dan berkata, "Tu, kau boleh tumbuk pancing bag tua itu atas apa yang dilakukan kepada Vegapunk, dan setelah itu kita boleh keluar dari sini." Jadi mendengar nama Vegapunk, Luffy terkejut sampai terkeluar biji matanya kerana melihat Vegapunk yang separuh mati. Lalu Sanji Garcia Satan berkata, "Tidak akan ada pun seorang serangga seperti kamu semua akan selamat dari sini." Luffy menjawab, "Itu salah." "Baiklah Bonnie, ini rancangannya." Lalu panel menunjukkan Luffy yang telah memutarkan tangannya secara 360 darjah dan bersiap untuk menyerang. Luffy berkata, "Untuk hasil yang padu, ini dia cara bagaimana kau nak tumbuk." Dan panel menunjukkan Satan juga yang bersiap untuk menahan serangan Luffy itu. Namun Luffy berkata, "Hei, kau tak guna. Kau perlu bayar semua ini atas apa yang kau lakukan pada kawanku. Gomu Gomu no Booming Dawn Gatling." Lalu kita ditunjukkan satu page yang sungguh luar biasa, di mana Sanji Garcia Satan telah menerima pukulan gergasi dari awal bekas Sencho Monkey di Luffy secara bertubi-tubi, dan serangan itu tepat mengenai mukanya. Tak hanya itu, kita dapat melihat Satan juga telah mengeluarkan darah di panel seterusnya, dan kita juga dapat melihat Bonnie yang terharu dengan keadaan itu. Tapi Kuma dan Vegapunk masih terlihat tidak sadarkan diri, dan ternyata serangan Luffy itu telah menyebabkan Satan terpelanting dengan sangat jauh ke tempat yang lain. Lalu kita ditunjukkan Franky dan Atlas yang cuba melarikan diri bersama Bonnie dan Vegapunk. Franky berkata, "Kau perlu menggunakan kaki itu jika kau mahu keluar dari sini, Bonnie." Dan Atlas mengatakan yang fungsi hover sepatutnya masih berfungsi semasa mereka masih berada di pulau. Lalu ternyata Vegapunk masih sedarkan diri, dan Vegapunk berkata, "Pergilah tanpa aku, Bonnie. Aku dah puas menjadi doktor selama mana aku hidup. Nampaknya aku akan mati." Namun tiba-tiba Admiral Borsalino Kizaru telah muncul di belakang Bonnie dan berkata, "Ya, benar, kamu berdua tetap akan mati. Itulah dia." Dan ternyata di panel seterusnya kita dapat melihat Kizaru telah memejamkan matanya kerana walaupun dia menyerang mereka, tapi dia tidak sanggup melihat keadaan itu. Lalu kita bakal melihat satu adegan yang sungguh tidak dijangkakan, di mana secara tiba-tiba serangan laser cahaya Kizaru itu telah dihalang oleh seseorang, dan yes, orang itu adalah Vinsmoke Sanji. Ya betul, kali ini our chef sedang memasak. Terlihat Sanji telah menghalang serangan itu hanya dengan menggunakan kakinya, dan disebabkan keadaan itu Admiral Kizaru maupun Franky terlihat sangat terkejut kerana Sanji mampu melakukan perkara sebegitu. Dan Sanji berkata, cahaya tidak cukup untuk menahan kekuatan cinta. Dan setelah itu Atlas dan Franky segera meninggalkan tempat itu bersama Bonnie dan Vegapunk. Lalu Kizaru sambil memegang kepalanya berkata, "Nampaknya aku dalam masalah besar sekarang ini. Mereka menjangkakan setidaknya akan mampu membawa balik kepala kamu selepas apa yang terjadi ini." Kemudian panel menunjukkan Luffy yang sangat bersantai di tepi Sanji, sambil Sanji juga sedang membakar sepotong rokok di hadapan Kizaru. Dan Sanji berkata, "Lebih baik kau bersedia untuk menulis surat permohonan maaf kepada mereka." Lalu babak beralih ke bahagian yang lain, di mana ia berkenaan keadaan Sanji Garcia Satan. Ternyata Satan masih sedarkan diri dan dia perasan ada seseorang telah menghampirinya, dan seseorang itu berkata, "Haha, mari kita lihat. Bukan setiap hari kita dapat melihat salah seorang daripada 5 Gorosei berada di bawah tanah
Tanpa diduga, ternyata seseorang itu adalah The Titanic Captain yang ke-6, iaitu Katarina Devon. Dan di belakangnya terlihat The Titanic Captain yang ketiga, iaitu Van Ogre. Devon berkata, Wow, lihatlah kau, kekuatan kau sangat mengagumkan. Untuk fikirkan seorang Gorosei akan turun tangan memang sangat tidak dijangkakan, tapi nampaknya ini sudah memudahkan kerja kami. Lalu Devon telah menyentuh kaki Sutton dan berkata, Mission complete. Sutton menjawab, apa yang kau mahu di sini, Katarina Devon? Aku tak menyangka yang tahanan level 6 seperti kau pilih pirate seperti ini. Namun Katarina Devon berkata, kau salah, Marshal DeTeach adalah istimewa. Sutton berkata, sebagaimana keturunannya, aku rasa kau berdua tahu tentang itu. Kru kau berdua selalu datang dengan sesuatu. Apa sebenarnya harapan yang kau semua inginkan? Van Ogre menjawab, we want the world. Lalu terlihat Saint Garcia Sutton cuba untuk menyerang Devon dan Van Ogre. Namun ternyata Van Ogre sempat menghilangkan diri dengan kemampuan Warp Nominya. Kemudian ternyata Van Ogre hanya mampu memindahkan mereka berdua jauh dari kawasan itu, tapi bukan dari pulau itu. Dan Van Ogre mengatakan yang dia masih belum menguasai dengan sebaiknya menggunakan kemampuan ini. Namun sebelum Katarina Devon dan Van Ogre ke kapal mereka, tiba-tiba seseorang telah muncul dari belakang dan menjerit Supersonic Van Ogre, Maiden Hunter Katarina Devon. Aku tak terfikir yang aku akan berjumpa kamu berdua di tempat seperti ini. Dan ternyata seseorang itu adalah Karibu. Dan dia berkata lagi, aku adalah pirate macam kamu berdua, dan nama aku adalah Karibu. Aku dah mencari kamu untuk seperti dahulu. Maaf, maksud aku katakan, aku telah mencari kamu seperti selama-lamanya. Aku belayar kerana ingin menjadi a great man seperti dia. Dia adalah idola aku, hero aku. Aku sentiasa bercita-cita untuk menjadi krunya, Teach. Jadi tolonglah terima aku dan bawa aku bertemu dengan dia. Dan tamat alur cerita untuk One Piece chapter 1107. Jadi nantikan pembahasan aku di video seterusnya berkenaan prediction, analisis, teori dan banyak lagi. So setakat itu saja perkongsian aku di video kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Tidak akan ada apa-apa pun akan berhasil dalam hidup kita seandainya kita takut untuk mengambil risiko. Tidak akan ada langsung yang mengasyikkan sekiranya kita lakukan sesuatu tanpa risiko dan meneruskan kehidupan dalam keadaan sebenarnya kita belum lagi meneroka sejauh mana kemampuan sebenar kita. Kadang-kadang ada di antara kita merasakan yang kita langsung tidak belajar apa-apa di sekolah rendah, sekolah menengah, college, university, kerana apa yang kita lakukan di sana tidak melibatkan risiko. Tiada risiko bermaksud tiada yang mengasyikkan. Keasyikan akan datang apabila ia dibayangi dengan risiko. Seseorang perlu berdepan dengan risiko untuk berjaya. Risiko kegagalan, risiko dipermalukan, risiko bermula semula, risiko diaibkan, risiko kerugian harta, risiko kehilangan kawan, risiko dipinggirkan, risiko dipertawakan. Sebesar mana risiko yang kita hadapi, sebesar itulah kejayaan di sebaliknya. Dan disitulah bersembunyinya keasyikan. Do you really have passion towards success? Do you really have a big dreams? Do you really want to achieve your goal? Then take the risk. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temukan.